رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Iaitu, kita terjemah dulu, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mengerjakan sembahyang serta mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Iaitu tu sebenarnya ia sama lagi. Ia sama. Sebelum tu disebutkan tentang orang yang bertakwa. Quran ni menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tidak. Orang yang bertakwa ni siapa? Iaitu iaitu tu. Dia sama sebelum tu. Jadi apa ni kita kata kesesuaian antara ayat dengan ayat lah. Kesesuaian dia maknanya dia nak jelas. Dia nak jelas. Sebelum ni tak jelas lagi. Dia sebut secara umum gitu je. Petunjuk pada orang bertakwa. Orang bertakwa tu iaitu orang yang ada tiga sifat ni lah. Iaitu beriman dengan perkara gaib, mendirikan sembahyang dan membelanjakan sebahagian daripada harta mereka. Okey. Dari sudut bahasa, al-iman, alladzina yu'minun, orang yang beriman dengan perkara gaib. Tu yu'minun tu jadi iman. Menurut bahasa yang pertama, membenarkan. Kalau dalam bahasa Arab dia kata tasdik. Tasdik ni maknanya percaya, ataupun membenarkan lah. Kita membenarkan. Sebab tu Abu Bakar digelarkan sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Bapa As-Siddiq? Sebab masa tu masa awal Islam lah. Di awal Islam orang kayak banyak berlaku peristiwa-peristiwa ganjil, kita kata peristiwa Nabi Isra' Mi'raj. Tu benda-benda kita kata tak masuk akal lah. Kalau nak fikir memang tak masuk akal. Tak boleh nak fikir. Jadi ramai lah orang tak percaya. Tapi Abu Bakar ni dia percaya berlaku. Asalkan Nabi royak, dia membenarkan. Dia dia kata betul. Kalau Nabi kata tu betul lah tu. Walaupun tak masuk akal, walaupun naik langit lagi, mana boleh naik. Tak ada oksigen, matilah kita kata tak. Tapi kalau Nabi kata benar. Tu. Jadi maknanya dia beriman itu. Kita kata tak. Tu. Maknanya membenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut perintah. Tu. Makna dia menurut perintah. Maknanya kita turut perintah tu, ya Allah tu. Beriman tu orang panggil. Yang ketiga, mengakui. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ya Allah tu. Tidak. Aku mengakui. Yang keempat, tenang. Beriman ni tenang. Apa beriman ni tenang? Sebab kita kata orang yang percaya kepada seseorang tu, dia akan tenang. Itu dia ada kaitan. Kita kata dari segi bahasa, orang yang percaya kepada seseorang, dia akan tenang. Kalau orang yang tak percaya kepada orang, dia akan tak tenang. Contohnya kita kata, contoh mudah kan, kita kata kalau kita nak ibah, kalau kita nak ibah, jadi kita tengah tak nampak gapo-gapo lah, kita kata tak nampak jalan. Duduk tengah ataupun duduk belakang, tak boleh nak royak lah kita kata tak. Kalau ada gapo-gapo, ada lembu, kau kita tak boleh nak royak. Kau drive babah tu duduk.
Tapi buat apa kita boleh tidur? Nak boleh tidur. Kita kata lena boleh tidur tak. Buat apa? Sebab kita percaya dia. Kita percaya. Dok ni kena beri, hak ni tepat lagu ni kena guna biar rendah. Kita kata tak. Tapi kita boleh tidur. Tak buat apa sebab kita tenang. Sebab apa kita tenang? Muka kita percaya dia. Jadi orang tu kalau dia percaya kepada apa-apa dia akan tenang. Tidak. Kalau dia tak percaya dia akan gelisah. Tak. Dia tak percaya dia akan gelisah. Contohnya contoh kita kata orang tu banyak kali dah. Kita kata ACD. Rekod banyak kali dah ACD tepuh lembu, tepuh gol, tepuh ni tak kira lah dah. Walaupun lembu tu tak salah. Walaupun tuai lembu tu tak salah, tapi banyak dah rekod. Jadi bila banyak rekod tu maknanya kita tak percaya dah. Kita kata dah ke driver tu. Bila kita tak percaya, kita tak akan tenang. Tu dah naik dengan dia. Naik. Kita kata bah kau, kereta kau. Kalau kita tak percaya kepada kereta, kita tak akan tenang. Akan gelisah duduk. Kan dia ni ngatuk. Siapa kata aku ni? Walaupun ni siapa kan nak dengan dia ni duduk. Kan ngatuk, kan tepuh kau tu, kan tepuh kau ni. Banyak rekod duduk kita kata. Jadi bila kita tak percaya, kita tidak akan tenang. Kalau kita percaya, kita tenang. Tu. Dari segi syarak pula, iman ni ialah membenarkan apa yang umum mengetahui bahawa ia adalah daripada ajaran Islam. Seperti percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhirat. Tu. Jadi membenarkan hak semua tahu belaka dah. Hak ni sebenarnya ajaran Islam. Tu. Sebab kita kata ke dia, dalam ajaran Islam ni semua boleh kata umum tahulah. Kalau dia tu orang Islam, dia tahu, dia akan mengaku bahawa malaikat tu ada. Tiba-tiba kita tak terima hak tu. Hak semua orang tahu, walaupun kita kata orang tak ngaji lah, kita kata tak. Orang tak ngaji, orang kampung setara mana pun tak ngaji, tak biasa masuk sekolah, tapi benda tu dia akan tahu. Kita kata kewujudan malaikat ni ada. Dia tahu. Tiba-tiba kita tak percaya. Kita tolak malaikat. Kita kata malaikat ni tak ada. Tu maknanya kita tidak beriman. Beriman ni maknanya kalau dari segi syaraknya percaya benda semua orang percaya bahawa tu ajaran Islam. Itu daripada Islam. Kalau ajaran Islam kan, kita kata tak, dia akan percaya Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad ni ialah Nabi kita. Tu. Nampak tak? Tiba-tiba kita tak percaya, kita tolak tu. Bermakna kita sudah tidak beriman. Sebab semua orang tahu belaka. Semua orang tahu. Walaupun orang tak mengaji dah, asal ke dia ni beriman, dia akan terima hak tu. Tiba-tiba kalau kita tak terima, bermakna kita tidak beriman dah. Serupa juga dengan kita kata Rasul, Quran ni adalah wahyu daripada Allah. Katalah tak. Tu semua orang terima berlaku. Quran ni wahyu daripada Allah. Walaupun kita kata cerok mana tak. Walaupun orang tu orang bangsa gapo, bahasa gapo, dia akan kata Quran ni adalah wahyu daripada Allah kalau dia tu beriman. Walaupun dia tak mengaji tinggi, kita kata tak, tapi dia terima tu. Tiba-tiba kita tak terima, bermakna kita sudah tidak beriman. Okey. Itu yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Dari segi bahasa, dari sudut bahasa, iaitu benda hak tidak dapat dicapai oleh panca indera. Dan tidak dapat diketahui dengan menggunakan akal semata-mata. Guna akal saja tak tahu. Tidak dapat dicapai oleh panca indera, maknanya benda hak kita tak nampak, benda hak kita tak boleh dengar, itu adalah perkara ghaib dah tu. Kita kata tak? Yang ini ni tak kira lah. Kita kata orang Islam ke orang tidak Islam ke, kalau mana-mana percaya kepada ada ruh, tapi dia tak boleh tunjuk, maknanya dia percaya ada perkara ghaib dah tu. Dia percaya dah tu kepada perkara ghaib.
Tapi dia tak boleh tunjuk. Mana ruh? Tak boleh tunjuk. Dari segi bahasa, maknanya dia percaya kepada perkara ghaib tu. Dia beriman dengan perkara ghaib tu dari segi bahasa. Walaupun dia tu orang, kita kata orang tidak Islam. Walaupun dia tu orang kafir, tapi dia percaya ruh tu ada, kata lah. Dia percaya apa ni, kita kata setan ke ataupun hatu tu ada. Hatu tu dia tak boleh tunjuk dari mana. Dia tak boleh tunjuk. Orang-orang kafir tu, katalah tu, orang kafir dia tak boleh tunjuk. Ataupun ruh, dia percaya nyawa tu ada, ruh tu ada, tapi dia tak boleh tunjuk dari mana. Bermakna dia sudah beriman dengan perkara ghaib tu. Dari segi bahasa, beriman tu dengan perkara ghaib. Dan juga tidak dapat diketahui dengan menggunakan akal semata-mata. Semata-mata nak fikir tak siapa. Dia kena ada gol lain mai royak ke apa dia, iaitu Quran ko, Tuhan sendiri ko royak. Bahawa malaikat ni ada, dosa pahala ni ada. Kalau semata-mata kita fikir tak siapa. Dia lagu mana dosa pahala, lagu mana apa ni kita kata syurga neraka, kita tak boleh fikir benda tu tidak. Kalau dengan kita kata dengan akal semata-mata. Tu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Yuqimun ni daripada perkataan iqamah. Iqamah ni yang pertama makna dia sentiasa. Sentiasa lagu mana nanti sebelum ni kita akan jumpa. Yang kedua tetap. Yang ketiga membetulkan. Membetulkan. Iqamah ni makna dia betul. Apa betul? Sebab sembahyang ni bila kita sembahyang kita duduk betul. Ada tu duduk betul. Sentiasa apa sentiasa? Sebab sembahyang ni kita kena sembahyang semua. Sampai matilah kita kata tu. Tu sentiasa. Ya ada kaitan dia tu. Sebab apa orang panggil yuqimunas shalah. Sebab semua sembahyang ni semua. Tidak, sama-sama. Tetap pun lagu tu juga. Tetap ni apa? Bapa digunakan iqamah ni untuk sembahyang sebab tetap. Waktu dia tu kalau mai zuhur kat masa tu lah. Kita kata tak? Waktu dia tetap masa tu. Lebih kurang ganjoklah sikit-sikit tapi kan tu lah. Kita kata antara kalau mai zuhur kan gelincir sikit. Nak siapa kau apa ni bayar tu panjang daripada bayar asal dia lah. Kita kata tu asal dia. Tapi kok mana pun tak gitulah. Walaupun pukul dia tu mungkin berubah dah. Ni pukul 1 suku, bulan depan pukul 1.30 katalah dah. Tapi tetap gitulah. Bila berubah ganjak sikit sampai kau panjang sikit daripada bayar asal. Ya tetap. Sebab tu dipanggil sembahyang ni dia guna lafaz iqamah. Yuqimunas shalah. Betul tu sebab betul lah. Antaranya tu rokok ada juga iqamah tu ada cacat tu sebenarnya. Antaranya sebab ada hok duk cacat tu, ada hok duk betul dalam sembahyang tu. Sebab tu dia guna iqamah. Okey. Wa mimma razaqnahum wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum, daripada apa yang kami bagi rezeki kepada mereka. Rezeki itulah razaqnahum. Rezeki ni yang pertama dari segi bahasa gie. Tak ada dah gie kita. Maknanya tak ada rezeki kita pun guna ada gie. Yang kedua, sesuatu yang boleh diambil manfaat daripada dia, tu rezeki dah tu. Hak kita boleh ambil manfaat daripada dia. Itu adalah rezeki. Gapo kita kata tak? Kalau kita tengok kepada tubuh badan kita kan, kita kata contohnya mata kita. Mata kita tu ada kita boleh ambil manfaat, boleh ambil manfaat daripada dia. Jadi mata tu rezeki. Rezeki. Kalau luas sikit kita kata makan ni. Benda kita makan tu. Benda kita makan tu adakah berguna kepada kita? Berguna. Jadi rezeki dah tu. Rezeki dah. Tak kira halal ke haram ke, tak kira. Asalkan dia berguna kepada kita. Hak ni
Ini adalah pendapat kita kata ahli sunnah lah. Tak tulis tidak. Ini pendapat ahli sunnah. Rezeki ni hak berguna kepada kita. Ikut halal ke haram ke rezeki juga. Walaupun makanan tu kita kata kita makan tu haram dah. Daripada sumber yang haram atau makanan tu dia kita kata. Babi ke haram dah. Benda tu haram tapi berguna dah. Berguna kita kata muka kenyang dah. Berguna dah tu kita tu. Tu berguna. Jadi dia panggil rezeki juga. Cumanya rezeki haram. Orang panggil rezeki yang haram tapi rezeki juga. Tidak. Kita kata apa lagi? Pitih. Walaupun mari daripada sumber yang haram. Kita kata kita nega benda-benda haram ataupun pitih tu mari daripada judi ke judi ni haram. Tapi boleh berguna tak kau kita pitih tu? Ada manfaat tak kita? Kalau ada, itu rezeki dah tu. Cumanya rezeki yang haram. Rezeki yang halal ni sebagaimana maklum dah. Jadi halal ke haram dipanggil rezeki belaka. Mereka ahli sunnah. Tapi golongan Mu'tazilah pula kata hak haram ni tak kira rezeki, hak haram ni tak termasuk dalam rezeki. Hak halal je rezeki. Jadi apa adalah apa ni? Kita kata hujah-hujah dia nya. Sebenarnya dia guna ayat Quran juga. Tapi guna dengan yang salah lah. Dia tak tengok ayat Quran lain. Dia pakai so ayat Quran. Jadi dia kata rezeki ni hak halal je. Hak haram tu orang tak panggil rezeki. Lepas tu panggil apa? Dia kata tak, tidak rezeki dah. Okey, habis itu. Seterusnya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, menurut pandangan Al-Quran. Lagu mana Al-Quran kata tentang ayat ni? Al-Quran dia katakan. Jadi sini wa mimma razaqnahum yunfiqun ni, daripada apa yang kami bagi rezeki kepada mereka, mereka belanjakan. Kalau orang mengaji Arab dia kata min tu min gapo? Mimma min tu kalau mengaji Arab tapi tak tulis lah sini dah. Min tu orang panggil min tab'i. Kalau mengaji Arab min tab'i. Min tab'i ini makna dia sebahagian. Kalau kami bagi rezeki kepada mereka tu, mereka belanja ke sebahagian, bukan wi belaka dah. Tidak wi belaka tapi wi sebahagian. Tu. Tahu mana sebahagian? Sebab min tu sebahagian. Min tu makna dia sebahagian. Jadi kita tidak kata kalau semua ada piti 10,000 apa habis belaka. Habis lecik. Ada. Tidak semua. Bagi separuh je. Tu. Sipir juga. Sipir juga. Tidak guna semua. Bukan guna belaka. Guna setengah. Tapi tak royak. Dalam ayat ni dia kata apa yang kami bagi rezeki kepada mereka, mereka belanjakan gitu ya. Tu. Tapi dia tak royak sini. Nak belanja tu banyak mana? Nak belanja semua ke, nak belanja sebahagian ke? Yang pertama kita sudah tahu dah sebahagian. Apa? Sebab min tu. Yang kedua, lagu mana kita nak tahu belanja tu tidak belanja semua, tidak bagi belaka. Ataupun tidak tak bagi belaka. Kita nak tahu mana hak belanja tu belanja setengah. Iaitu dalam ayat apa ni di tempat lain dalam Al-Quran, dalam ayat lain ada sebut iaitu dia sebut jumlah hak mesti kita belanjakan, iaitu hak melebihi keperluan dan untuk mereka yang berhak, hak lebih daripada keperluan kita. Hak tu kita kena belanja. Kalau sini tu dia kata belanjakan. Tidak. Daripada apa yang kami bagi rezeki kepada mereka, mereka belanjakan. Belanja belaka ke? Tak. Hak lebih keperluan, lebih daripada keperluan. Tu. Tahu mana lebih daripada keperluan? Firman Allah, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Tu. Mereka bertanya kepadamu, orang tanya Nabi lah ni. Orang tanya Nabi, mereka bertanya kepadamu, apakah yang akan mereka belanjakan?
nak belanja gapo. Geria kita nak infak ni. Tu kita nak bui gapo. Nak bui banyak mana? Qul, tuhai royak Nabi, mu kata, mu jawab al-afu, iaitu al-afu ni makna dia hak lebih daripada keperluan. Hak lebih daripada keperluan. Nak belanja banyak mana? Orang tanya dak. Nak belanja cuma mana ni? Nak belanja semua kau lagi mana? Jadi Nabi pun jawab hak lebih daripada keperluan. Qul al-afu. Tu. Lebih daripada keperluan kan, kita kata dia keperluan kan, kita kata tempat tinggal ada dah. Makan minum lepas dah. Pakai ada pakaian lepas dah. Dia dah kalau ni kat keperluan kenderaan keperluan tu kenderaan. Kalau zaman itu mungkin tidak keperluan, tapi dah ni keperluan tu kenderaan lepas belakang dah tu. Kenderaan ada tapi nak isi minyak tak boleh. Tak lepas lagi orang panggil keperluan tu dah. Nak cukup belaka. Itu. Hak lebih daripada tu dah. Kalau tidak apa kita tak boleh belanja. Apa ni kalau keperluan kita tak cukup. Sebab akan terjejah, kita kata terjejah. Terjejah hak seterusnya dah. Kita kata, contohnya kita kata keperluan tak cukup. Kau dia. Minyak kereta kita tak boleh nak bubuh. Tiba-tiba pitih tu kita beri ke orang lain. Katalah nak infak dah. Minyak kereta kita tak boleh nak bubuh. Jadi hijau kita lepas pada ni, katalah kalau kita nego ke apa, akan terjejah. Tak boleh pergi kerja. Bila tak boleh pergi kerja kan, tak ada dah pendapatan lepas pada ni. Tak boleh pergi dah lah. Kira-kiranya. Tu terjejah. Dak kedai terpaksa tutup. Apa sebab tak boleh pergi kerja. Kita nego dah. Jadi tak boleh pergi. Putus. Tu. Nak wi ni kita kata bukan wi sekali tu ya dak. Nak wi semua. Tu. Sebab tu dia kata lebih daripada keperluan. Lagi Allah berfirman, "Tsumma baddalna makana as-sayyi'ati al-hasanata hatta 'afau." Kemudian kami gantikan kesusahan itu dengan kesenangan hingga mereka menjadi makmur. Hatta 'afau. Asalnya mereka ni susah, kami pun gantikan kesusahan itu dengan kesenangan. Sehingga mereka afau. Afau ni dia kalau dalam terjemah Al-Quran dia kata sehingga mereka menjadi makmur. Makmur tu dia apa? Makmur ni anak yang ramai dan juga harta yang melimpah ruah. Tu melimpah ruah. Bukan harta bobo cukup makan. Dak. Hal tu kita tak kena wi. Orang kena wi kita. Nanti kalau bobo cukup makan tu, ni harta yang melimpah ruah. Maknanya lebih lah. Ke mana pun lebih. Tu baru orang panggil melimpah ruah. Tapi dia guna situ hatta afau. Tu. Baru bagi. Tu lebih. Kita kata tak lebih. Hak tu maksud dia mimma razaqnahum yunfikun. Kita kata lebih. Habis itu. Seterusnya firman Allah di dalam surah Al-Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal bast. Yang bermaksud itu terjemah tu baca dia dah. Terjemah tu. Maknanya la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Jangan kamu jadikan tangan kamu ni duk terbelenggu di tekuk kamu. Maknanya kata sosi. Orang sini. Tu. Dalam kurungan tu dia kata kedekut. Perihal orang tak siwi ni kat atas ni. Kita siwi. Tidak. Jangan buat gitu. Jangan kedekut. Wala tabsutha kullal bas. Jangan holol lah jauh lah. Wi belakang kita kata. Tu boros. Tu maksud dia. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ni maksud dia nya jangan kedekut, jangan boros. Jangan terlebih tak siwi. Jangan terlebih bui. Banyak lajak kita kata tak bui. Tak boleh juga. Itu boros. Jadi ditafsirkan oleh ayat ni, iaitu jangan kedekut dan juga jangan boros. Jadi tidak memberi di tempat yang sepatutnya diberikan adalah tercela. Allah melarang Nabi dengan firman-Nya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik.
kedekut ni tercela. Kedekut ni sebenarnya sifat hak tak molek. Nanti dah. Tuhan marahlah, Tuhan benci dah. Sebab tu Tuhan kata ke Nabi jangan kedekut, jangan duk susuk kita kata dah. Tangan tu kata tekuk tak siwi dah. Nanti. Dan juga jangan memberi di tempat yang tidak sepatutnya diberikan juga adalah tercela. Bui di tempat tidak sepatutnya, maknanya bui belakang. Bui belakang kita kata tak? Ada tercela juga. Firmannya wala tabsutha kullal bas. Tu boros lah tu. Boros tu beri di tempat yang tidak sepatutnya. Dah sepatutnya tak payah beli lagi kita kata tak. Baju molek lagi. Beli dah. Tak baju molek-molek lagi baru ya. Pakai sebulan dah. Tiba-tiba ada sale kat beli. Dah. Penuh kita kata tak. Jabe beli tu. Ada sale 50% tu. Beli. Tu. Sepatutnya tak payah tukar lagi lah sale baru setahun tu. Tukar dah. Tu orang panggil tu. Tukar tiap-tiap tahun. Nak tahu itu boros. Boros. Tak boleh juga. Maknanya bagi di tempat yang tidak sepatutnya juga adalah Tuhan benci. Tu. Kena gula je. Benci juga. Tak bagi di tempat yang sepatutnya. Sepatutnya kena bagi, tiba-tiba kita tak bagi. Sepatutnya keluarga kita katalah dengan keuangan hak setara tu, bolehlah kita kata makan daging seminggu sekali. Kita kata tak, boleh makan daging seminggu sekali, ayam seminggu sekali dengan pendapatan sebanyak tu. Tiba-tiba sebulan sekali tak boleh makan daging. Dia makan ikan bili, macam ikan bili, ikan sardin, ikan bili, ikan sardin. Tidak. Itu maknanya tidak memberi di tempat yang sepatutnya. Orang panggil kedekut. Dah. Tak boleh lah tu. Tercela lah tu gitu tu. Tercela. Ikan keri semacam. Makan nasi dengan kacang botol semacam. Kacang botol budu, kacang botol budu. Ikan kering kacang botol budu. Tu lah. Nak jimat ni. Nak jimat. Nak suruh masing. Maknanya itu tidak memberi di tempat yang sepatutnya. Jadi la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqi. Tak boleh. Itu Tuhan ajak Nabi. Boroslah ajak tak boleh juga. Jadi hendaknya kan. Jadi hendaknya ialah duduk tengah-tengah. Tu hendaknya tengah-tengah. Tidak boros, tidak kedekut. Jadi mana? Tengah-tengah lah. Jadi sinilah maksud dia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka belanjakan tengah-tengah. Ada rezeki kita kata secemok tu kan. Pada-padalah kita kata dah. Makan ayam sekali seminggu, makan daging sekali seminggu. Hari-hari tu ikan dah. Kita kata hari-hari lain tu ikan, tapi kan itu yalah tu. Kita belanjakan setengah. Tu. Bukan belanja semua. Bukan taruh belaka. Tidak. Seterusnya ayat lain juga di dalam Al-Quran, dia maksud anfaqu tu, kami bagi rezeki kepada mereka, mereka belanjakan. Walladzina idza anfaqu, dia kata, iaitu orang-orang yang apabila berbelanja, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalik qawama. Mereka tidak bakhil, kedekut. Lam yusrifu. Yusrifu ni maknanya boleh? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Tidak boros. Yusrifu ni tidak boros, tidak banyak lajak, tidak boros. Walam yaqturu, tidak kedekut. Wa kana baina dzalika qawama. Itu orang hak tengah-tengah. Tengah-tengah. Nampak tak? Jadi di sini maksud dia nya orang yang bertakwa ni iaitu orang lagi mana? Orang yang bertakwa iaitu orang yang beriman dengan perkara gaib, mendirikan sembahyang dan juga membelanjakan harta mereka dengan sederhana. Dengan sederhana. Tu salah satu maksud dia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, maknanya dia belanja harta dia dengan sederhana. Tu ciri-ciri orang yang bertakwa. Tu lah. Tidak boros, tidak kedekut. Di tempat lain pula Allah berfirman, Allah wa'ya nak membelanjakan harta ni bukan setakat sederhana saja. Bersederhana berbelanja dah. Sederhana di dalam berbelanja saja. Tidak, ada pula tepat-tepat dia.
Tidak. Nak bagi rezeki, nak bagi harta kita ni, kena bagi tempat dia juga. Bukan bersederhana saja. Tapi ada tempat dia. Bersederhana kita saja. Kita kata tak? Kau diri kita. Diri kita ni iyalah kita kata tak sederhana. Untuk diri kita, iaitu dalam seminggu ni makan daging sekali, makan ayam sekali, hari-hari lain tu makan ikan. Sederhana untuk kita. Untuk anak-anak kita tak. Untuk anak-anak kita yang kedekut. Tak sih gitu. Dia ada tempat-tempat dia juga. Bukan bersederhana saja, tidak. Bersederhana pada tempat-tempat dia. Itu baru orang yang terpuji. Iaitu membelanjakan di tempat-tempat yang diridai oleh Allah. Firman Allah, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil." Tu nak belanja pula dak. Nak belanja pula, nak wi siapa? Hak molek. Kita kata hak di tempat yang terpuji ialah bagi kepada ibu bapa. Anfaqtum min khairin falil walidain. Ibu bapa, kaum kerabat, maknanya hak sekeliling kita dulu, anak beranak kita dulu. Tidak. Jaga anak beranak kita dulu. Ni orang jauh-jauh kita kata tak. Jauh-jauh sai je. Sai. Dia tu semata-mata sai. Kita wi. Apa dah? Dia nak buta kita wi. Dia tak cukup makan kita wi. Dia tak cukup kata kita wi. Wi belaka. Kita kata tak. Anak saudara kita, ataupun adik kita, kelaparan. Yang tu tak boleh tu. Tu lakuh orang panggil tu dah. Anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Lepas pada ibu bapa, sanak saudara dulu. Sanak saudara kan kita kata paling dekat sekali dululah. Baru kau jauh. Sebab tu apa ni? Kalau dalam fiqh lah. Dalam fiqh tak silap sayanya Imam Syafi'i lah. Dia kata kalau zakat ni, kalau nak uji zakat ni selagi ada orang susah di kita kata mana kampung kita, jadi zakat tu kita tak boleh wilai. Tak boleh wilai. Kita kena kampung kita tu lah dulu. Pelesak kampung kita dulu. Tidak. Hak kampung kita tu lesak tak ada belaka dah. Orang senang belaka kita kata dah. Tak perlu pada zakat belaka dah kampung kita tu. Lepas tu baru orang negeri kita pula. Nak uji kena wilai katalah. Kelantan ni ramai orang susah. Tiba-tiba kita nak uji zakat kau mana kita kata Kemojo. Tak boleh tu. Tak boleh. Mengikut satu pendapat. Pendapat orang lain kata boleh pula. Tapi satu pendapat dia kata tak boleh. Tak silapnya Syafi'i dia kata tak boleh. Kena pelesar orang kampung kita dulu. Pelesar orang kampung kita, orang negeri kita. Pelesar orang negeri kita, orang negara kita. Lepas tu baru orang lain tu tak fikir Kemboja ke, tak kira lah kita kata tak. Palestin ke. Tak. Tapi orang kampung kita dulu. Tak. Ni orang panggil ke dia. Kera di hutan. Kera di hutan disusukan. Anak di rumah mati kelaparan. Ya Allah, lebih kurang tidak. Mungkin tepat dengan peribahasa tu. Kalau hak ni tepat dengan peribahasa kita tu lah. Jadi gitu. Maknanya kena pelesak ni dulu. Apa? Salah satunya dia berpegangnya ni ayat ni lah. Falil walidain wal aqrabin dulu. Kalau nak bagi kepada sanak saudara dulu. Tu. Dan ayat-ayat lah. Belakangi pula itulah. Tak belakangi pula. Tapi aku ke mana pun, walaupun kita kata walaupun dia, tapi dia berhak lah kita kata. Tak belakangi kita, tapi dia berhak mendapat zakat tu dah. Berhak. Harta kita tu dia berhak. Walaupun tak belakangi kita dah. Walaupun kita kata tak setuju, itu suku, tapi ke mana pun dia saudara kita, dia berhak. Harta kita tu. Dulu orang berhak dengan harta kita, orang dekat dengan kita dulu. Lepas tu kau jauh. Tak ada lah, kau barulah luar tu. Baru luar. Luar pun mana pula kita kata. Tengok pula pada hak dekat dulu. Kalau kita kat Thailand lah, negara dekat, orang-orang Islam di Thailand dulu.
Apa sebab dia jiran kita, ke mana pun kita kata tak, bagai dia banyak masuk. Bagai dia banyak masuk kita, bagai kita banyak masuk dia. Tu. Hak dekat. Kita kata mana lagi? Singapura. Jiran kita tu, jiran sesama negara pula. Tu. Sebab tu apa ni, setengah ulama kata gitu. Setengah ulama bermakna kalau kita duduk Kelantan kan, kalau kita pergi Selangor tiba-tiba tak ada dah. Kita tak apalah, bayar Selangor lah. Tak boleh lah. Kena klik bayar Kelantan ataupun banking dah. Banking masuk. Waktu bayar hak kita ni. Biar orang Kelantan waktu dah. Anak-anak kita di Kelantan waktu bayar di Kelantan. Gitu. Fal walidani wal aqrabin wal yatama, tingkat dia tu ke. Lepas tu anak-anak yatim, wal masakin, lepas pada anak yatim orang miskin. Tu. Lepas tu wa benis sabil, dan orang yang ditimpa kesusahan di dalam perjalanan. Ditimpa kesusahan dalam perjalanan. Ini nanyalah ke mana ni ayat dia, nanti kita jumpalah tempat dia lah dah. Kita bincang panjang. Tapi itulah hak kita nak bagi tu siapa pula. Sederhana tetapi kau siapa? Iaitu ayat ni dijelaskan oleh ayat ni. Bagi kepada puak-puak ni lah, wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Itu seterusnya Allah memberi peringatan. Lagu mana pula kalau orang hak tidak membelanjakan harta di tempat hak diredai oleh Allah, orang itu akan mendapat penyesalan. Ni sebenarnya dah. Okey. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Iaitu orang kafir ni, saya kata orang kafir ni, mereka ni membelanjakan harta mereka untuk menghalang orang daripada jalan Allah. Kita kata daripada agama Allah lah. Menghalang orang. Fasayunfiqunaha, mereka bagilah harta tu. Lepas tu mereka akan menyesal dan yughlabun, mereka akan dikalahkan. Hak ni sebenarnya ayat ni kait dengan peristiwa kalau dalam kitab tafsir itu dia kata peristiwa Uhud, ada juga peristiwa Badar. Ni peristiwa Badar. Maknanya orang-orang kafir Quraisy masa tu dia pakak pokok dia tu. Setiap seorang orang kaya lah ni. Orang kaya dia tu tiap-tiap hari kira nak lawak Islam lah ni. Nak lawak Islam di Perang Badar. Tiap-tiap hari apa ni, dia akan sembelih, kita kata 10 ekor unta seorang. Setiap seorang orang kaya dia tu duk sembelih, bagi makan kepada kita kata askar-askar ataupun sukarelawan dia lah, mana nak menyertai nak lawan orang Islam ni. Dia akan bagi apa ni, kita kata sembelih unta, jual kebun, tu nak bagi nak suruh nak lawan orang Islam ni, kita kata nak bagi ni dah sponsor sponsor dah. Set dia tu orang-orang apa ni, orang-orang kaya dia. Innal ladzina kafaru, ni cerita pasal orang tu ni, mereka belanjalah fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasrah, tapi ngilang-ngilang kali kaluh. Kita kata kaluh, patut nyesal. Antaranya dia kata Abu Sufyan ke apa tu. Tu Abu Jahal. Kalau dalam kitab tafsir tu puak-puak dia tu macam-macam lah. Dalam kitab tafsir kata macam-macam dia belanja. Jual kebun, bagi penginapan, bagi apa ni, kita kata bagi kenderaan, hak ni menyediakan peralatan, tidak, hak ni menyediakan tempat menginap. Maknanya pakak bagi belanja, kita kata dah. Sponsor belaka. Nak lawan ni, nak lawan Nabi ni dah. Tapi ngelah-ngelah kali kalah. Fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun, ngelah-ngelah kali akan dikalahkan. Hak ni cerita pasal tu, kait dengan tu. Lon ni mungkin tak berlaku lagi lah, tidak. Lon ni tidak. Kalau kita nampak lon ni orang kafir memang dia curahkan sepenuhnya. Sepenuhnya kita kata harta dia lah, curah sepenuhnya untuk kita kata gapo. Kalau kita Bible gapo, kalau kita tengok dah, dia akan
Sepenuhnya lah. Kalau gereja dia kita kata bersih, ada orang cara banding dengan masjid kita tak, dia bagi. Duk mana-mana pun dia bagi. Tu untuk kita kata kepentingan agama dia lah, dia akan curah. Nak apa ni? Nak suruh orang murtad, kalau orang-orang asli ke apa tu, dia akan bagi belaka segala keperluan dia. Bagi kesenangan orang-orang asli, orang-orang kita kata susah, dia akan ambil buat jadi anak akak. Akan bagi belaka lah segala. Biasa suruhnya dengan makanan hak tu lepas belaka kita kata dak. Tapi kalau kita tengok Islam ni, dia kohok walaupun dengan gitu-gitu dia dak, tapi dia orang ni kohok ramai, kohok sikit gitu dah dak. Kalau di masjid ni, walaupun kita kata masjid itu tak ada sumbangan yang sumbangnya dia tak seberapa, tapi kalau kita tengok masjid ni, dia kohok makmur. Tu syarat dia, ada syarat dia. Syarat dia orang Islam ni kena kuat juga. Supaya zaman Nabi itulah. Supaya zaman Nabi, apa boleh jadi kalah? Apa boleh jadi kalah orang di perang Badar tu, walaupun dia sumbang. Pok-pok kafir dia, kita kata pala-pala dia tu sumbang belaka. Sponsor belaka, tapi kalah juga sebab orang Islam kuat. Orang Islam tu kuat. Lah ni kalau kita nampak sini, apa tak jadi gitu supaya zaman Nabi tu. Ni ialah orang kafir membelanjakan semua lah kita kata dah untuk agama dia, untuk penyebaran agama dia, yawi belaka. Kita nampak, tapi dek sama dah kita kata dah. Apa? Sebab orang Islam tak kuat. Situ. Kalau orang Islam kuat, memang tak boleh pergi lah. Walaupun dia bagi belaka, memang tak boleh pergi. Tu. Syarat dia situ. Sebab dia kait dengan cerita zaman Nabi ni. Zaman Nabi ni orang dia kuat. Jiwa umat Islam masa tu kuat. Walaupun sikit, walaupun tak ada kelengkapan mana, tapi boleh lawan. Dengan orang hok sumbang belaka segala harta dia. Habis itu. Menurut hadis para sahabat dan juga ulama, ni sebagaimana sebelum ni saya kata dah, iaitu hak pertama, Quran mentafsirkan ayat Quran itu sendiri. Hak tu hak paling tinggi sekali lah tu. Tafsir paling tinggi sekali. Yang kedua, tarah dia ialah hak para sahabat dan juga Nabi royak tentang ayat Quran ni. Maksud dia gapo dak? Alladzina yu'minun. Ibnu Abbas kata, dia akan daripada Ibnu Abbas, alladzina yu'minun, makna dia membenarkan. Bil ghaib, iaitu dengan apa yang datang daripadanya. Geriah apa yang datang daripadanya, Quran lah. Percaya kepada Quran, membenarkan Al-Quran. Itu maksud Ibn Abbas tu. Membenarkan Al-Quran. Quran ni betul. Percaya kepada Al-Quran lah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu makna dia Quran. Beriman dengan perkara ghaib, geriah Al-Quran. Tu. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud, alladzina yu'minuna bil ghaib, katanya orang-orang Arab lah yang beriman. Alladzina yu'minun ni orang-orang Arab hak beriman. Ia tuju siapa ni alladzina yu'minuna bil ghaib ni? Orang bertakwa, ia tuju pada puak-puak tu. Di zaman Nabi ni. Al-iman iaitu yang membenarkan, al-ghaib iaitu yang tidak dapat dilihat oleh manusia berupa syurga dan neraka. Apalah. Itu kata Ibnu Mas'ud. Abul Aliyah kata, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib ni gapo? Geria perkara ghaib ni iaitu percaya kepada Allah, malaikat, rasul, hari akhirat, syurga, neraka, pertemuan dan juga kehidupan selepas daripada mati. Ni kata Abul Aliyah. Itu maksud dia beriman dengan perkara ghaib ni. Itulah. Lepas tu gambar lagi dia akan daripada Umar bin Khattab, Amr bin Shu'aib, Ibn Abbas, Abu Hurairah. Dan gambar lagi. Gambar lagi riwayat ni. Ada orang tanya, Abu Jum'ah tanya Nabi. Ni sebenarnya macam-macam versi. Versi hadis ni macam-macam. Versi dia ni dah. Ni saya magisah lah. Versi dia ni. Salah satunya ni, iaitu orang tanya, orang tanya Nabi, adakah orang kita kata pahala dia tu lebih besar daripada puak-puak kami ni lah?
tu. Kami ni kira percaya kepadamu dan ikutmu lah. Tu. Abu Jumaah ataupun orang tu. Setengah-setengah riwayat lain dia kata ada orang tanya. Ada lagi, maknanya sahabat lah ni. Sahabat tanya Nabi, ada kau lagi orang yang lebih daripada kita ni? Kita ni percaya kamu, beriman kepadamu, kita ni mengikutimu. Nampak tak? Nabi pun kata dah, dia yang menghalangmu daripada beriman, sedangkan Rasulullah ada lagi dan wahyu masa ni duduk tengah tunggu. Tak boleh lah sendiri kita kata tak. Tak boleh. Tak ada orang boleh menghalang puak-puakmu ni daripada beriman. Muka Nabi ni, muka aku ni ada depanmu kan. Wahyu duduk tengah tunggu lah ni. Tak boleh lah. Nabi kata tak. Tapi ada lagi. Nabi kata satu puak selepas daripada mu ni. Lebih kurang makna dia dah tak. Satu puak daripada mu ni dia percaya. Dia percaya kepada Quran, dia percaya kepada aku walaupun aku ni tak ada. Walaupun aku ni dia tak aja jumpa aku, tapi dia percaya, semua percaya lah. Maknanya lebih lagi. Dari satu sudut. Dari satu sudut dah. Bukan lebih sahabat. Kita ni memang lebih daripada sahabat secara mudah. Dari satu sudut. Tu ada kelebihan kita. Kelebihan kita, cara dia kalau kita beriman betul-betul lah. Tidak. Dalam bersilai sahabat dia kata bertuahnya orang hok dapat tengok mu, orang hok beriman dengan mu. Sahabat tu kata tuahnya. Nabi pun kata bertuah lagi orang hok tak tengok aku tapi beriman dengan aku. Tak jumpa aku tapi dia beriman dengan aku. Sampai ke Nabi riwayat dari setengah-setengah riwayat lain Nabi kata sampai 7 kali bertuah orang hok tak jumpa dengan aku tapi dia percaya ke aku. Bertuah orang hok tak ada dengan aku tapi dia percaya ke aku. Sampai 7 kali ya Allah bertuah. Itu maknanya puak-puak selepas daripada dia tu lah, selepas daripada wafatnya Nabi. Walaupun dia tak ada koh jauh, kita kata koh jauh. Koh betul lah kira-kiranya tak. Koh jauh, koh sepatutnya iman tu koh lebih kuat lagi. Perlu tu. Perlu mujahadah lebih kuat lagi bila kita koh jauh dengan Nabi. Tu. Kalau orang dekat ni, dekat Nabi, kita kata baru-baru wafat. Mungkin ada kita kata sakit baki ada, dia orang kata aura dia tu ada lagi. Jadi dugaan dia tu tak berapa kuat mana. Tu aura dia tu ada lagi, Nabi ada lagi sekali dengan dia. Tapi kok mula kita kata di akhir zaman ni tu aura tu tak ada. Tu tu. Perumpama ni bukan tak ada aura Nabi tu, tapi nak jauh. Jauh tu kau kuat dekat dia. Tapi dia tetap teguh, tetap percaya juga tu sebenarnya lebih tua lagi. Nabi kata dalam riwayat lain. Itu maksud alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya walaupun tak ada, beriman dengan perkara ghaib. Satu-satunya Nabi ni lah. Walaupun dia sudah tak ada, percaya ke Nabi. Kita ni percaya seolah-olah dia ada lah. Tu tu. Seolah-olah ada lagi dia ni. Dia ni masih hidup. Yunfiqun. Okey, ada mereka tidak bersafah ada mereka yunfiqun, mereka belanjakan. Kata Ibnu Abbas, yunfiqun ni dia kata Ibnu Abbas. Saat tadi alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Tu hadis dia tu dah. Lepas tu yunfiqun, mereka belanjakan. Ibnu Abbas kata mengeluarkan zakat kerana Allah semata-mata. Kata setengah ulama lagi ayat ni kait dengan membelanjakan harta untuk jihad ni. Tu. Nampak tak? Beriman dengan perkara ghaib, mendirikan sembahyang dan membelanjakan harta untuk jihad fi sabilillah. Tu maksud wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setengah ulama kata Ibnu Abbas, dia kata daripada apa yang kami bagi rezeki kepada mereka, mereka belanjakan itu ghairiyah. Maknanya mengeluarkan zakat. Tu. Maknanya kita boleh jemuh situ kan, mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat.
Lepas tu kata dhahak. Dhahak kata iaitu perbelanjaan yang dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah sekadar yang termampu. Hak tu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita wish sekadar kita mampu. Kita wish tu maksud kitanya kita nak suruh kita ni boleh pahala lah. Mendekatkan diri kepada Allah maksudnya kita nak suruh boleh pahala. Kita wish sekadar kita mampu. Sekadar yang termampu. Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud kata, jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun ni iaitu nafkah kepada ahli keluarga dia. Tu bagi nafkah kepada ahli keluarga dia. Hak tu orang bertakwa tu. Orang bertakwa ni ialah orang hak percaya kepada perkara gaib, mendirikan sembahyang dan juga memberi nafkah kepada ahli keluarga dia. Tu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Qadhi Abu Muhammad kata ayat ni sebenarnya termasuk belaka. Zakat, bagi nafkah kepada ahli keluarga. Dia lagi kita kata membelanjakan harta untuk jihad fisabilillah tu. Yalah belaka tu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun tu. Cumanya Ibnu Abbas kata tu zakat tu sebagai contoh. Tu kata Qadhi Abu Muhammad. Tu contoh. Apa ni kata apa ni siapa dia lagi Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud tu nafkah kepada ahli keluarga tu sebagai contoh. Sebenarnya ialah belaka tu nafkah kepada ahli keluarga, mengeluarkan zakat, lepas tu bagi sekadar yang kita mampu. Tu ialah belaka dah. Hak wajib ke, hak sunat ke, termasuk belaka tu. Cumanya sahabat-sahabat ni dia kata zakat, hak tu contoh. Ahli keluarga tu contoh. Nak contoh. Kita kata ke dia lagi bagi apa ni untuk jihad fisabilillah. Hak tu contoh juga. Zakat tu contoh. Hak kita mesti bagi, hak kita wajib bagi. Yang nak ayat sebagai contoh. Dia kata Qadhi Abu Muhammad. Maknanya ia berlaku tu. Tafsir. Baru tafsir. Yu'minuna bil ghaib sebenarnya sebut tadi juga. Percaya kepada perkara ghaib iaitu kita percaya dan kita tidak ragu benda-benda yang kita tidak dapat dicapai oleh panca indera, seperti malaikat, kebangkitan selepas mati, syurga dan nikmat-nikmat syurga, neraka dan azab siksanya ni benda bagai tak nampak belaka ni, tapi kita percaya juga dan kita tak ragu. Tanpa ragu-ragu duk. Jadi ada dua pendapat ulama tentang ayat ni. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib ni makna dia beriman dengan perkara-perkara ghaib seperti hari kiamat. Yang kedua seperti hari kiamat dan sebagainya. Yang kedua beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Beriman walaupun perkara-perkara itu ghaib. Ya, jadi ada dua sini. Yang pertama, kita percaya kepada benda ghaib. Contohnya ke dia. Kita percaya kepada benda ghaib. Contohnya kita kata hari kiamat. Dia lagi kita kata neraka, syurga, neraka, tu benda-benda ghaib lah tu. Yang kedua, percaya walaupun ghaib, walaupun tak nampak. Tu kita kata sepuluh malaikat, percaya walaupun tak nampak. Jadi ada dua. Benda ghaib itu selagi percaya walaupun tak nampak. Walaupun tak nampak. Percaya walaupun tak nampak. Sepuluh Nabi kita kata percaya walaupun tak nampak. Nabi itu benda ghaib kan? Dia bukan benda ghaib, tapi walaupun dia ghaib, gitu. Walaupun tak nampak. Itu yang kedua. Jadi ada dua lah sini. Beriman dengan perkara ghaib, selagi beriman dengan perkara-perkara walaupun perkara-perkara tu ghaib. Dua situ. Lepas tu wa yuqimunas salah. Wa yuqimunas salah makna dia selalu menunaikan sembahyang 5 waktu pada masanya serta menjaga syarat-syarat dia, rukun-rukun dia, perkara-perkara sunat, khusyuk, selalu berjemaah dan sebagainya. Jadi kata
Abul Abbas Al-Mursi. Hak ni benarnya orang tasawuf. Abul Abbas Al-Mursi ni. Kita jangan jumpa hak ni. Dia kata semua tempat kalau hok puji orang semaya, kalau dalam Quran dia akan sebelum dia tu dia akan sebut iqamatis solah. Terada iqamah. Tak kira la yuqimunas solah ke wal muqiminas solah ke, tapi dia ada iqamatis solah. Hok tu tempat-tempat hok nak puji orang semaya. Itu kata Abul Abbas Al-Mursi. Seperti contoh wal muqimis solah, iaitu orang yang mendirikan solat, mereka ini mendapat berita gembira. Orang yang mendirikan sembahyang ni dia mendapat berita gembira. Sebelum tu dia sebut wal muqimis solah. Orang yang mendapat berita gembira ni dia tu muqimis solah. Bukan yusalli saja. Kalau dalam sembahyang yusalli sembahyang, ni tak mendirikan sembahyang. Tu. Dari pada ni kita akan jumpa dah. Lepas tu kalau hak dia celur, ada juga orang sembahyang tapi kena celur. Fawailul lil musallin. Tak ada fawailul lil muqimi, tak ada. Muqimi sebelum tu tak ada. Dia sebut fawailul lil musalli saja. Hak tu hak tercela. Tu. Hak tu haji. Hak tu haji tu musalli saja. Orang sembahyang saja. Hak tu yang suka orang hak mendirikan sembahyang. Lagu mana mendirikan sembahyang ni? Ni apa ni? Mendirikan sembahyang kalau dalam bahasa Arab dia kata kedah tu dia guna tu. Kedah ni dia guna iqamatis suk. Aqamasuk ni makna dia kedah tu laris. Kedah tu laris. Apa dia guna aqama? Muqimis salah ni, wa yuqimunas salah. Tidak. Kalau dalam ayat ni wa yuqimunas salah, yuqimun, mendirikan sembahyang. Dalam bahasa Arab dia guna aqamas, maknanya kedah tu laris. Macam mana kedah tu nak boleh laris? Nak boleh jadi laris? Nak boleh jadi laku lah kita kata tu. Lagu mana kedah tu nak boleh laku? Nak boleh kau laku. Kita kata saya ni tak nego dah, tapi orang nego tu dia tahulah. Yang pertama sekali dia kena jaga salah satu lah. Bukan pertama, salah satunya dia kena jaga waktu dia. Betul tak? Kena tepat waktu. Nanti. Kalau kedah kita memang buka pukul 10, pukul 10 tu memang kita kena buka. Tepat. Tu. Begitu ikut sembahyang. Tepat. Tu baru hak Tuhan puji. Tu baru hak Tuhan suka. Hak termasuk daripada dia ialah tepat waktu. Supaya dengan kalau kedah tepat lah. Kalau pukul 10, kalau pukul 8, pukul 8 buka. Tidak kita kata hari ni pukul 8, esok pukul 11, esok pukul 12. Itu orang panggil tidak tepat masa. Jadi nak laku lagu mana kedah ni? Kurang dah laku tidak. So yang kedua kita kata kalau kedah tu nak boleh kau laku, kita kata ke dia. Yang pertama jaga masuk. Yang kedua kita kata jaga syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia. Syarat dia apa kalau kedah? Syarat dia. Pertama sekali kita kata layanan kena mesra. Salah satu. Layanan kena mesra. Kita sembahyang ni pun lagu tu juga layanan kena mesra. Lagu mana mesra? Mesra kan. Maknanya kita suka. Bukan dengan terpaksa. Tu suka nak buat tu kita seronok. Tidak. Kalau terpaksa agak masa tak hasil dah. Kita kata dah layan dia tu. Layan dia kena mesra. Lagi kita kata sepok kedah. Kalau kedah ni gapo kita kata? Bersih. Jaga syarat-syarat dia. Kau dia bersih. Semaya ni pula tu juga jaga syarat-syarat dia. Kau dia bersih. Ni ikut dia biarlah. No air sikit kita kata pergi air, ikat air tadi tak kotor lah, tak kena najis, tak bang. Tapi kat bang lah air tu kita kata dah. Gitu kau kita kata orang nak nego nak boleh kau laris ni. Bonok lah kata kita kata kedah tu. Duk kena bersih. Tak boleh debu. Kena jaga. Tu kaitan dia tu. Kena jaga bersih. Jaga orang panggil syarat-syarat dia lah. Hot tu bagus sembahyang hok diterima, baru dipanggil yuqimunas salah. Sini ni yuqimunas salah ni makna dia jaga syarat-syarat dia. Kalau kedah tu jaga syarat dia. Syarat dia kena bersih, kena mesra, kena apa lagi, kena tepat waktu, kena tepat masa. Tu
Begitu juga kalau semaya, tepat masuk, bersih. Bersih ni salah satu syarat dia lah. Bukan syarat, kita kata salah satu benda-benda sunat. Benda sunat syarat dia pun ya dah juga. Dah jaga. Jaga belaka benda-benda tu. Itu baru dipanggil yuqimunas solah. Kalau tidak, solah saja. Siapa ni? Kalau dah fawailul lil musallin, maknanya celaka bagi orang semaya. Semaya juga, tapi ni hak mana ni? Hak tak jaga syarat-syarat dia lah ni. Hak tak laku ni, kalau kau kedai ni tak laku. Sebab apa tak laku? Sebab dia tak jaga. Tak jaga banyak, tak jaga syarat dia, tak jaga rukun dia, tak jaga hak sunat-sunat dia. Kedai pun lagu tu juga. Nak boleh kau lari, kena jaga hak syarat dia, kena jaga rukun dia, hak sunat-sunat dia pun kena jaga juga. Hak sunat. Hak sunat ni gapo kita kata hak sunat kalau kedai kan. Kita hak sunat dia. Hak sunat kan mungkin kita kata ada diskaun kau, tu sunat dah tu. Sunat ada diskaun jaga-jaga. Ada ekon, tu sunat. Kedai juga kita kata kalau cerah gitu-gitu je. Kedai juga tapi sunatnya cerah lagi. Kita kata nak buat pelakon cerah. Tu ada lapu lelak pun suka nak masuk ni tu. Hak tu hak sunat. Jadi semaya pun kalau nak suruh yuqimunas solah ni lagu tu juga kena jaga sunat dia. Tu baru yuqimunas solah. Kalau tidak termasuk dalam yuqimunas solah. Tu. Lepas tu dia solah saja lah. Kalau kata solah saja ni Tuhan benci. Tuhan kata celaka. Solah saja. Maknanya semaya saja ni Tuhan benci. Nak yang ke dia bukan semaya, menjaga semaya. Kalau sepuluh kedai tu kan jaga kedai tu dah, baru dia laku. Menjaga solatnya. Okey. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sebagaimana saya sebut tadi, ada 3 pendapat ulama tentang geria yang dimaksudkan dengan apa yang kami bagi rezeki kepada mereka, mereka belanjakan. Yang pertama yang dimaksudkan dengannya ialah zakat. Bapa zakat? Sebab dia sebut sekali dengan semaya. Ni benda-benda wajib belaka ni. Ni. You beriman dengan perkara wajib kat ni. Kalau tidak tak jadi orang beriman lah. Yang kedua mendirikan semaya ni barang wajib juga. Mendirikan semaya mana ni 5 waktu hak ni. Bukan semaya sunat dah. Ni. Hak semaya 5 waktu tu. Semaya 5 waktu tu wajib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ni benda hak wajib juga. Geria kalau wajib. Kalau kita belanja hak wajib, zakat lah. Tu wajib. Sebab dia sebut sekali dengan benda wajib. Jadi ni wajib juga kira-kiranya. Tak okey mimma razaqnahum yunfiqun ni tiba-tiba ni sunat. So, anda dia wajib juga. Apa sebab sekali dengan semaya ni. Dia sebut. Semaya tu ialah benda hak wajib, jadi zakat ni pun wajib juga. Yang kedua sedekah sunat. Sedekah sunat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ni hak sunat. Yang ketiga umum. Termasuk belaka wajib ke hak sunat ke, ialah belaka. Tu yang mimma razaqnahum yunfiqun tu. Habis itu. Faedah daripada ayat ini, di dalam ayat ini disebutkan 3 asas takwa. Ada 3 asas takwa dalam ayat ni. Takwa ni dia kata ada 3. Hak pertama asas. Hak pertama dia kena amalan hati. Dia itu beriman tu. Ada 3 asas dia ni. Kalau cukup ni cukup dah. Yalah dah tu beriman tu ada tu asas dia tu. Yang kedua asas bagi amalan anggota ialah semaya. Hak ni dari segi perbuatan. Hak pertama hati. Takwa ni. Hak pertama dari segi hati, hak kedua dari segi perbuatan, hak ketiga dari segi harta. Hak kait dengan piti. Tu walaupun dia tak boleh buat, kita kata walaupun dia tak boleh sumbang tenaga, tak boleh, tapi piti ada. Tidak piti banyak. Ya ada juga tu. Kita kata tak boleh berjihad, kita kata tak. Berjihad ni hak anggota. Giper tak boleh giper. Tapi piti ada. Boleh boleh buat beli bedi. Sumbang nak beli bedi, nak beli boh. Boleh. Ada segitu. Tu 3 tu. Itu amalan hak kait dengan harta. Tu. Lepas tu ada boh ni. Jadi ada 3 ni. Bertakwa ada tu. Kira-kiranya ada 3. Iaitu percaya dengan hati, buat, lepas tu apa ni kita kata membelanjakan. Orang situ dia kata orang munafik. Orang hok
buat. Royak dan buat, tapi hati duk. Mulut kata ya. Kita percaya kepada Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad. Perbuatan dia pula gitu juga. Perbuatan dia menunjukkan seolah-olah dia percayalah kepada Nabi akhir zaman, tapi hati dia tidak. Itu dipanggil orang munafik. Tidak. Mulut kata percaya kepada Allah. Perbuatan pun apa semaya. Semaya dah kita kata percaya kepada Allah, dia semaya tu. Perbuatan. Mulut kata percaya, tapi hati tidak. Itu orang panggil orang munafik. Tu. Yang kedua orang hok bau tak ada. Yang kedua, royak hati percaya semaya wajib. Semaya wajib, puasa wajib, zakat wajib, hati dia nyo. Tapi perbuatan tak semaya. Tak puasa, tak beri zakat, tu kita kata tu. Hati ni apa ni, perbuatannya tidak. Itu orang panggil fasik. Orang fasik kan tu. Fasik ni maknanya hati cahaya kita kata. Hati ni memang iyalah semaya memang wajib kita terima. Semaya wajib dah. Cuma tak buat je. Cuma kita tak semaya je. Itu orang panggil orang fasik. Dan orang ni juga kalau mengikut khawarij, mengikut golongan khawarij, dia kata kafir ni. Percaya saja tapi tak semaya. Kafir tu. Sebab mereka tak sembahyang. Ya, kita percaya sembahyang ni wajib, cuma kita tak sembahyang. Kafir. Mereka khawarij. Kalau kita tak lagi, kalau kita tu orang fasik. Orang fasik. Dosa besar lah kita kata orang dosa. Cuma dia tak buat, tapi dia masih Islam lagi. Dia masih beriman lagi. Ikut ke mana pun, cuma dia tak buat. Dia fasik je. Lepas tu mengikut golongan Mu'tazilah pula, orang percaya, kita kata percaya sembahyang ni wajib, cumanya dia tak buat. Dia tak buat. Percaya puasa ni wajib, cuma dia tak puasa. Hak tu sebenarnya Islam pun tak, kafir pun tak, dia tak tengok. Itu mengikut Mu'tazilah. Beriman pun tidak, kafir pun tidak juga. Kalau khawarij ni dia cak kafir lalu. Kafir. Tak buat tak, kita kata tak. Percaya undang-undang, kita kata undang-undang Islam ni kena laksana lah, tapi dia tak si buat. Percaya tapi tak, dalam hati dia memang tapi tak si buat. Tak buat. Itu kita kata kalau mengikut kita kat fasik dah lah. Tapi kalau mengikut khawarij, kafir lah, lagu tu kafir dah. Sebab tu tak boleh kalau kita cok kafir hok tak si buat undang-undang Islam gapo, tapi dia percaya undang-undang Islam tu sebenarnya bagus, kena buat, cuma dia tak buat. Kalau kita kata dia tu kafir, maknanya kita sebut khawarij lah. Khawarij tu kata gitu. Mu'tazilah dia tengok. Kafir pun tidak, beriman pun tidak. Jadi lagu mana tu? Tak tahu lah tidak. Nasib dia ditentukan oleh Allah. Gitu sendiri. Itu Mu'tazilah. Kalau zakat aja dia kok dia tak berapa. Zakat maya cari tapi kalau zakat ni jihad ke. Tak percaya setengah. Ya Allah juga. Lepas tu kita kata tak tahu zakat ke apa itu, maknanya orang hok melakukan dosa dah tu. Dia percaya, maknanya dia percaya zakat tu wajib, tapi dia tak beri zakat. Hak lain dia buat dah, kita kata cuma zakat dia tak beri. Fasik dah lah juga tu. Maknanya dia tak buat. Dia percaya tapi dia tak buat. Tak boleh buat lain, tidak mampu nak buat lain, dia tak buat. Tu. Tu lain. Maknanya fasik dah tu. Percaya saja. Mengaku iya. Memang zakat ni kena beri, cuma kita tak beri je. Tak membayar, kita membayar belakang. Membayar, cuma zakat kita tak beri. Fasik dah tu. Perkara ghaib pula mengikut Imam Baidawi, dia kata ada dua benda ghaib pula ni. Yang pertama, hak tak ada bukti. Kita tak boleh tahu benda ni. Makhluk ke apa tak tahu belaka. Allah je tahu. Benda ghaib ni Allah je tahu. Siapa-siapa pun tak tahu. Tak ada bukti menunjukkan gun ini ada. Tak ada. Ini yang dimaksudkan dengan firman Allah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah mempunyai segala anak kunci yang ghaib, hanya dia yang mengetahui. Hak ni dia aja tahu. Ada benda kita tak tahu. Yang kedua,
benda gaib tapi ada bukti menunjukkan adanya. Seperti adanya pencipta. Contohnya kita kata ada Allah. Allah ni ada. Ada pencipta. Bukti dia ke dia? Kau ni semua kena, kau ni semua boleh terima belaka. Tak kira orang Islam ke orang kafir. Contohnya kita kata benda ni kalau dia ada. Benda ni kalau dia ada, mesti ada orang hok jom mengadakan dia. Hok tu semua akal hok sehat dia boleh terima, dia kena terima. Tak. Kalau benda ni ada sini mesti ada orang hok jom letak situ. Mesti dah tu. Kita ni ada mesti dah ada orang je buat. Kita kata kita ni daripada ayah kita. So kalau kita kata tak, mula-mula kali pucuk dia siapa je buat. Mesti kena ada hok jom buat tidak. Tidak. Itu orang panggil ngelang-ngelang kali dia pun. Kena ada pencipta ni. Kalau lagu tu memang kita kena terima adanya pencipta. Kok mana pun, walaupun orang tu orang kafir sekalipun, walaupun orang tu tidak lagu-lagu mana sekalipun, dia mesti kena terima ada hok jom buat ni. Kau dia ngulang-ngulang kali susu-susu gimana, adalah pencipta lah. Tengok dia kata pencipta. Gitu je. Tapi adalah bukti dia. Buktinya ada ni, benda ni, adanya kita ni. Buktinya adanya kita, adanya bumi, adanya alam ni. Itulah bukti adanya pencipta. Tu. Adanya sifat-sifat dia. Contohnya kita kata dia Allah ni sifat dia sifat pemurah. Bukti dia apa? Tak nampak kita kata ada pemurah, tak nampak. Tapi bukti dia kita tengok ikan laut tu kenyek, besar beranak pinuk dah. Besar teman hok duk dalam hutan tu. Tu bukti dia pemurah. Ada juga petunjuk dia tu tak. Nampak. Tidak, walaupun kita tak nampak benda tu. Hari akhirat contohnya kita kata dosa pahala ke apa, benda tak nampak tapi bukti menunjukkan dosa pahala ni ada tu ada. Dia Quran kata, Nabi kata, walaupun benda tu tak nampak. Tu yang kedua. Yang pertama hak bukti pun tak ada. Hak ni bagi kita tak tahu langsung ni. Ni la ya'lamuha illahu. Setengah-setengah ulama kata sebab ajal kita. Hak ni tak siapa tahu ni. Ajal kita dah. Kita kata mati kita, tak ada siapa tahu hak ni. Tu. Hak tu hanya dia je tahu. Bukti ada. Tak ada bukti menunjukkan kita ni gini-gini. Ajal kita hanya setengah ni tak ada. Menunjukkan gitu tak ada. Hanya dia je tahu. Tu. Nampak tak? Hak tu la ya'lamuha illahu. Ajar kita kata dia lagi nasib kita ni kalau ajar tu mungkin kita kata orang belajar ilmu tilik tak apa tangan ni tapi ikut ke mana pun tak tepat juga. Tak boleh juga, tak tahu juga. Tapi sekadar panduan tu boleh lah. Inilah kali kita kata ni masuk syurga ke masuk neraka. Tu tak tilik setara mana pun memang tak boleh. Tak ada panduan waktu tu duk. Ni dia ni bertuah masuk syurga. Orang tangan dia macam ni. Tak boleh. Hak tu memang tak tahu. Hak tu. Itulah yang dimaksudkan dengan la ya'lamuha illahu. Masuk syurga ke neraka. Akhir dia kita kata dak. Sub dia ni jatuh mana ni dia ni dak. Syurga neraka. Hak tu tak ada siapa tahu. Ni perkara gaib pertama gitu. Perkara gaib yang kedua tak nampak tapi ada bukti. Menunjukkan dia tu ada. Itu perkara gaib yang kedua. Mengikut Imam Baydawi. Habis itu persoalan satu, bapa didahulukan beriman dengan perkara gaib dulu banding dengan semaya. Bapa dia tidak kata semaya dulu. Lepas tu baru beriman dengan perkara gaib kau zakat dulu. Kau apa dia tak ni semaya beriman dulu banding dengan semaya. Nak royaknya penting, hati dulu. Sini royak hati dulu penting. Banding dengan anggota zahir ataupun anggota badan lah. Perbuatan ni. Hati dulu. Hak tu hak utama. Sebab tu kalau mula-mula kalau kita mengaji hadis 40 tu kan. Mula-mula kali dia kata innamal a'malu binniyat. Segala amalan ni mula-mula sekali ni dia dikira dengan niat. Niat dulu. Hak tu. Nak royak sini orang penting mana perbuatan kau hati dulu. Ikhlas kau tidak ikhlas. Perbuatan setara mana pun kita kata banyak mana pun bagi setara mana pun kita kata dak. Tapi hati dia. Ikhlas kau tidak ikhlas. Bui sikit pun kita kata dak. Tapi kalau ikhlas sebab tu kita kata kait hati kau ke mana pun ya kait hati dua ni.
semaya ko. Kita kata dah. Maya banyak ko, maya sikit ko, bagi pitih banyak, bagi apa ni, bagi sikit ko, kat hati. Hak utama dulu tu. Duk situ, ikhlas kau dulu. Ikhlas kau tidur dulu. Kerana Allah kau tidur dulu. Sebab tu ya tok. Apa ni, beriman dengan perkara gaib dulu. Hak hati dulu. Okey. Yang kedua, bapa kau didahulukan sembahyang pula banding dengan infak. Infak ni kita kata membelanjakan. Membelanjakan tak? Dia kata sebab infak ni ada dua. Membelanjakan harta ni ada dua. Boleh jadi untuk membelanjakan harta ni ada, boleh jadi untuk benda wajib. Bagi untuk benda wajib. Contoh kita kata zakat, itu benda wajib. Boleh jadi untuk benda sunat. Benda sunat ni kita kata nak bagi ke dia derma, bagi sedekah. Itu benda sunat. Makruh. Makruh ni apa kita belanja untuk benda makruh. Joli ni kalau nak kira haram dah dak. Munggo sin ini dia kata tak leh. Wala tabsut hakullal basti tu joli dah tu orang kita dah tu hai lagai tu kita tak leh dah tu. Dosa kita kata makruh ni gapo? Wala. Tengok bola aku. Contoh. Tu. Ya ada macam-macam tu. Membelanjakan harta ni boleh jadi wajib, sunat, makruh, boleh jadi juga kepada haram. Membelanjakan untuk benda haram. WPT untuk benda haram. Hak ni kak. Hak ni payah-payah sedikitlah. Banyaklah. Membelanjakan untuk benda haram ni. Dan semaya ni dia kata dah. Semaya ni kalau dalam ayat lain dia kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni akan mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Kalau dia semaya dia molek, hak dia belanjakan ni pun insya-Allah akan tak ada dah lah benda hak makruh kepada benda makruh dan juga haram tak ada dah. Dia akan belanjakan kepada benda hak wajib dan juga sunat dan juga kita kata paling-paling tidak berharu tu ya. Kalau dia jaga semaya dia, dengan hak ni pun ada pula perbahasan dia innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa kita semaya tapi kita buat dosa semacam kita semaya tapi piti kita belanja ke untuk benda makruh semacam kita kata tak. Tapi semaya tak mau kita ni. Tak kena di semaya dah tu. Semaya sebenarnya dia akan mencegah seorang itu daripada ni nak belanja ni. Lepas pada ni nak belanja ke apa ni. Tak ada dah kita kata benda haram kalau semaya tu jadi molek. Kalau jaga molek semaya tu, maka hak haram hak makruh ke apa tu, hak sia-sia ke apa tu tak ada dah. Kira-kiranya lah. Kira-kiranya situ. Kira-kiranya. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana semaya ni wajib ditunaikan sekurang-kurangnya 5 kali sehari banding infak. Infak ni tidak sama. Infak ni hak semaya ni hak moga sama-sama. Paling-paling kurang pun 5 kali sehari. Hak percaya ni beriman ni hak tu sama-sama tiap-tiap masa tak kira. Tu dia kira paling banyak kali. Paling banyak sekali hak kena sama-sama beriman. Tak kira masa kita kata kita mayat kau kita tak mayat kau tu suruh kira tapi beriman dulu. Sama-sama tu. Hak yang kedua semayat. Paling-paling tidak pun 5 kali. Kena sama. Yang ketiga infak. Infak ni kurang dah lah. Kita kata dah. Tidak buat sama dah lah. Infak ni. Ada juga orang infak 5 kali sehari dah. Mesti ada lah dah. InsyaAllah ada. Tapi banding nak ayat banding dengan semaya tu nak ayat banyak. Hak semaya lagi lah. Yang ketiga semaya ni hubungnya kita dengan Tuhan. Infak ni hubungnya kita dengan hamba. Kita dengan orang infak ni. Nampak tak? Tak kira lah kita kata orang tu anak beranak kita ke mana pun dia orang. Jadi hak mana hak lebih utama kita kena jaga? Orang Kau apa ni? Hak Tuhan. Jadi sini kalau dia nampak dah dia dahulu ke sembahyang, maknanya hak Tuhan dulu. Hak Tuhan dulu. Barulah hak orang. Dia nak ada hubungan dengan Tuhan dulu. Barulah hubungan sesama makhluk. Kita kata oh ni lah. Orang siapa kau cinta kerana Allah tu tak gapo tu. Tu bisitilah. Tu bisit cinta kerana Allah. Berjuang kerana Allah, maknanya kerana Allah dulu.
barulah berjual. Maknanya kena hak ni dulu, kemas hak ni dulu. Tu barulah hak lain. Kita kata tak. Jaga hak ni dulu. Kalau tak boleh, kita kata tak boleh, kita nya nok sangat kau retino tu tak. Tiba-tiba dia tak boleh. Dia tak boleh gapo, kita kata dia tak boleh masuk Islam. Sudah ke? Tuhan kata dah kalau apa ni nak nikah kena dengan orang sama-sama Islam. Nak kita kata tak sama-sama Islam nak nikah. Tiba-tiba kita nak juga biarlah tak kira lah. Walaupun dia tak Islam lagi dah. Kita kata kita nikah je dulu. Kahwin je dulu dengan dia. Maknanya kita mengutamakan hak orang dulu. Berbanding dengan hak Allah. Tu. Kita ketepikan hak Allah. Jadi tak kenalah tu situ. Kita kena utamakan hak Allah dulu. Kalau tak boleh kan, hak dia kita kata nombor 2 dah tu. Hak kita tu nombor 2. Kita sesama makhluk tu nombor 2. Hak Allah dia. Kalau dia tak boleh, Allah kata tak boleh, tak boleh. Kita kata dah, hak tu utama dulu. Banding dengan hak orang. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa sebab semaya tu dulu disyariatkan banding dengan zakat. Banding dengan zakat ni semaya dulu. Sebab tu dia sebut semaya dulu. Wa yuqimunas salah. Lepas tu yu'minuna bil ghaib. Hak tu mula lagi kita kata dah. Dulu lagi. Beriman dulu. Lepas tu baru semaya. Lepas tu baru zakat. Hak disyariatkan lah kita kata dah. Hak disyariatkan. Apa ni? Dari segi turutan. Yang ketiga, apa kau beriman dengan perkara gaib, mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat ni? Ya sebut hak ni je. Apa sebut hak ni je? Banyak lagi kan? Kita kata ciri-ciri orang bertakwa tu. Maknanya hak ni, hak keutamaan banding dengan hak lain. Hak ni paling utama. Bertakwa tu kita kata hak lain lah juga, tapi duk bawah tu. Kita kata hak paling utamanya hak ni. Hak tiga ni. Kalau kait dengan hati, beriman. Kait dengan perbuatan, semaya. Kait dengan harta, ni zakat. Hak tu, hak paling utama. Takwa. Bukan tak sebut. Bukan tak sebut ada tempat lain, tapi sebut hak ni je dulu sini, sebab hak ni yang paling utama. Gitu. Jadi rasanya setakat itulah dulu. Untuk kali ni wallahu alam, ada apa-apa persoalan kait dengan ni boleh tanya. InsyaAllah anak akan jawab sekadar yang termampulah. Dua soalan. Bagaimana Ustaz menyatakan bahawa redha Allah itu bergantung kepada redha manusia? Seolah-olah bergantung kepada manusia. Redha Allah bergantung kepada redha manusia. Redha Allah bergantung kepada redha manusia. Kita kata begini lah, redha Allah bergantung kepada redha manusia pun, redha manusia tu berdasarkan hak Allah redha juga. Bersandarkan hak Allah redha juga. Redha manusia tu pun. Kita kata tak? Kita kata ke dia, mak pak kita tidak orang Islam, jadi dia tak redha kita. Kita kata tak? Tak halal makan minum kita. Tak redha kau kita. Tu. Ada ke hak tu lebih jadi kita kata ni mak pak kita ni. Kita kata manusia, jadi biarlah kita tinggal dulu beriman ni, kita ambil redha dia dululah. Kita kata tak? Biar mak pak kita redha dulu, baru kita ambil Allah. Tak boleh. Hak tu kena mengutamakan redha Allah dulu. Tu baru redha manusia. Redha manusia berdasarkan hak Allah redha. Allah redha kodok kapi, kita kata tak? Allah redha kodok kita ni keluar daripada ajaran Islam. Allah tak redha, jadi kita tak boleh. Walaupun ibu bapa kita redha, tak boleh tu. Walaupun ibu bapa kita suka, ibu bapa kita akan ambil mula kita masuk dalam keluarga dia, bapa kita suka dah tak, tapi Allah tak redha, tu tak boleh. Tu kita tak boleh utama. Tak boleh utama tu. Redha Allah bergantung pada redha manusia. Contoh yang kedua, kita kata bayar hutang, bayar hak manusia. Allah suruh ke? Allah suka ke orang hak kita kata tak bayar, tanggungjawab dia tak suka tak? Kita kata tak? Tu bukan Allah
Sampai keji pula kita kata dah. Orang hok sakut. Kita kata hutai-hutai dia dengan manusia dalam hadis ke apa dah. Allah suka ke tak? Tak suka. Jadi redha Allah, apa ni kita kata redha manusia ni bergantung pada redha Allah dulu. Tu benda Allah suka baru kita apa ni boleh redha. Gitu. Tak adil lah kita kata ibu bapa tu dah. Walaupun dia redha, tapi Allah tak redha, kita tak boleh utama dia. Walaupun tu redha manusia. Kena utamakan redha Allah. Redha Allah lebih utama. Apa? Sebab kalau kita nampak kalau bayar hutang tu memang Allah redha. Memang Allah suka. Nanti dah. Memang hak Allah suka. Memang Allah redha dah. Jadi tak apalah. Dia kata dah. Ya kait dengan hak redha Allah dah juga ke mana pun. Gitulah. Kau tak jelas. Saya wayak tapi kak. Sebagai contohnya lagi kan redha Allah bergantung kepada redha manusia. Kalau masalah orang kafir tadi tidak bergantung dah kita kata dah. Apa sebab Allah tak redha. Tu. Walaupun manusia redha. Gitulah. Keperluan asas kan anak sekolah. Anak-anak sekolah kalau suami enggak kita kata keperluan asas dah tu. Pendidikan ke apa tu. Tu pendidikan. Dah makan, pakai, bagi pelajaran. Yalah tu. Keperluan asas dah kira tu. Termasuk dalam wa mimma razaqnahum yunfikun tu. Kalau tak cukup tu sampai kau anak kita tak boleh belajar, kita nak pergi ke orang lain. Sampai kau anak kita tak boleh belajar, tu tak boleh dah. Tak boleh lagi. Kalau zakat, tu bagai wajib. Bagai wajib. Ni kita kata secara umum. Tak boleh lagi dah. So lagi kita kata ganas pun tak ni. Kita kata redha Allah bergantung kepada redha manusia. Contohnya selagi kita kata kalau manusia orang ni lah ni suka mengamalkan dia, kita kata riba lah ni dah. Sistem riba ke apa orang. Tapi sebenarnya ke arah tak ada dia. Cumanya orang kalau nak kira suka lah ke arah tu. Redha manusia. Sesama manusia. Tapi kalau Allah tak redha tak boleh. Kita tak boleh utamakan redha manusia. Apa sebab Allah tak redha. Mengutamakan redha manusia atas benda yang Allah redha. Atas benda yang Allah redha. Itulah maksud dia redha Allah tu atas redha manusia. Pertanyaan